alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi zidni 'ilman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dah habis segmen ayat yang pertama. Okey. Iaitu kebinasaan Fir'aun di akhirat dan di dunia. Hari ini insyaAllah Okey. kita masuk segmen ayat bahagian kedua iaitu bukti kekuasaan Allah bermula daripada ayat 27 sampai 33. Okey. Ustaz, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, iaitu kitab Allah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, sesungguhnya setiap perkara yang diadakan itu ia disebut sebagai bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, setiap yang bid'ah itu membawa kepada kesesatan. Wa kulla dhalalatin finnar, dan kesesatan itu membawa ke dalam api, tempatnya adalah di dalam api neraka. Amma ba'du. Tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati, lagi Allah kasih sekalian, syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah. Pagi ini kita diberikan izin oleh Allah berada dalam salah satu daripada bulan-bulan haram, iaitu bulan Rajab, dan kita juga dapat menyambung kembali pengajian tadabbur juzuk amma. Kita belajar tadabbur secara ringkas, yang mana ini adalah anjuran jemaah Ahsanul Amala. Jazakumullahu khair kepada jemaah Ahsanul Amala di atas usaha untuk memahamkan kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan oleh Kak Liza sebentar tadi, kita pada pagi ini akan membicarakan kumpulan ayat dalam Suratun Nazi'at berkenaan dengan bukti-bukti yang ada di alam ini yang boleh nampak, matanya boleh nampak, kan? Bukti-bukti itu adalah bukti-bukti yang menunjukkan Allah Ta'ala ini mampu untuk menghidupkan kembali manusia yang telah pun mati. Okay, bukti-bukti itu kita boleh temukan pada keterangan ayat. Saya akan paparkan nota ringkas surah An-Nazi'at. Saya tengah siapkan lagi. InsyaAllah nanti saya akan kongsikan kalau dah selesai, insyaAllah. Okey, kita tengok dekat mana kumpulan ayat dia. Okey, begini. Okey. Oh, bukan. Ini bukan. Ini mana notanya? Okey, ini notanya. Okey, sekejap ya. Okey, kalau kita masih ingat, kita ada bincang sebelum ini dekat tajuk segmen. Okey, untuk memudahkan pengajian, biasakan sentiasa mengetahui segmen-segmen ataupun kumpulan-kumpulan ayat dalam sesuatu surah. Jadi
Segmen ayat yang kita nak bincang ini kita dah selesai tentang bahagian pertama Firaun, itu ayat 15 dan 26. Jadi kita akan masuk kepada segmen ayat iaitu ayat kumpulan ayat 27 sampai 33 yang bahagian yang kedua tu. Adalah bukti yang Allah nak tunjukkan kekuasaannya. Jadi objektif utama kita pada pagi ini adalah ingin mengukuhkan sebab kita dah meyakini bahawa Allah itu Tuhan yang Maha Berkuasa. Ya, tetapi apabila kita belajar, kita dapat mengukuhkan lagi kepercayaan kita kepada Allah, keyakinan kita yang semakin mantap terhadap kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bukti-bukti itu bukti dari sudut apa? Pagi ini kita akan bincang dua makhluk Allah yang besar, dua makhluk Allah yang Allah telah ciptakan, dua makhluk Allah yang semua orang akan memperakui bahawa kedua-dua makhluk Allah itu tidak ada lain, tidak ada makhluk lain yang menciptakannya, melainkan mereka akan mengatakan itu adalah Allah yang cipta. Jadi dua makhluk itu apa? Kita akan tengok kepada kumpulan ayat ni, iaitu merujuk kepada penciptaan langit dan juga penciptaan bumi. Okey, kita tengok ayat dia. Saya paparkan ayat dia. Okey, ayat dia tuan-tuan dah buka Al-Quran ke? Boleh tengok dekat Quran. Saya dalam nota ni saya cuma paparkan ayat dengan terjemahan dia. Okey. Sebelum tu tuan-tuan boleh dengar suara saya dengan jelas. Boleh nampak ke nota yang saya Jelas, Ustaz. paparkan PowerPoint? Jelas, Ustaz. Okey. Jadi kita tengok ayatnya terlebih dahulu. Okey. Ada sesiapa yang boleh bacakan okey, sebelum tu kalau kita tengok ayat 27 kita akan jumpa perkataan langit dekat sini as-sama'u. Ini cerita tentang langit. So cerita tentang langit ni 27 sampai 29. As-sama'u langit. Okey. Lepas tu habis saja ayat nombor 29, insya-Allah kita akan masuk kepada ayat yang berikutnya, iaitu ayat yang Allah cerita tentang, kejap ya. Saya ada buat banyak juga nota tambahan ni, kejap. Ya, saya tunjukkan. Kenapa ayat dia dah habis? Okey, dia dekat sini sekejap ya. Okey, dia dekat sini. Ni okey. Dia ayat nombor 30 sampai 33, tuan-tuan akan jumpa perkataan ini. Wal arda, al ardu. Wal ardu. Okey. Ini tentang bumi. Jadi Allah mulakan terlebih dahulu menyebutkan tentang as-sama, langit. Setelah itu baru Allah sebutkan tentang al-ardu, iaitu bumi. Jadi dua-dua makhluk Allah Ta'ala ini merupakan makhluk Allah yang sangat besar. Kalau ada mana-mana pihak yang dia tak meyakini kekuasaan Allah untuk menghidupkan orang yang sudah mati, tulang-tulang yang dia hancur, so kita boleh bantah apa isu tersebut dengan mengemukakan dua bukti pada penciptaan langit dan bumi. Okey. Persoalannya, adakah penyusunan ayat ini, iaitu menyebut tentang langit terlebih dahulu ayat 27 sampai 29, kemudian baru menyebut tentang bumi, adakah membawa maksud Allah ciptakan langit itu terlebih dahulu, baru Allah ciptakan bumi? Adakah susunan ayat itu sudah memberikan isyarat kepada kita? Nanti kita akan bincangkan. Okay. Jadi kita lanjutkan dengan ayat yang ke-27. Jadi saya minta ada sesiapa yang boleh bacakan ayat nombor 27, 28, 29 sekejap ya. Okey, boleh bacakan ayat 27 terlebih dahulu bersama dengan terjemahannya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. Okey. Apakah kamu yang lebih sukar diciptakan atau langit yang telah dibina oleh Allah itu? Rafa'a samkaha fasawwaha. Dia telah meninggikan bidaan langit itu lalu menyempurnakannya. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Dan dia jadikan malamnya gelap gelita dan menjadikan siangnya terang benderang. Okey. Kalau kita jazakillahu khaira pada Kak Liza atas bacaan dan juga terjemahan ayat. Okey. Ayat 27 Allah Taala mengemukakan dalam bentuk persoalan. Okey. Antum. Okey. Kat situ amzah kat situ maksudnya antum. Apakah kamu yang lebih asyaddu, yang lebih sukar, yang lebih dahsyat, khalqan, penciptaan, amis sama ataupun langit, banaha, yang telah dibina. Kalau kita baca dekat ayat ni, kan dia ada tanda huruf jim kan? Jim di sini berbau maksud apa? Ni waqaf ni maksudnya kita, apa maksud jim kat sini? Maksudnya kita boleh berhenti dekat amis sama ataupun kita boleh sambung ubanaha. Tapi ada para ulama mengatakan sebaik-baiknya kita berhenti sebab makna dia ni soalan macam ni. Ini isu lain, ini isu lain. Isu ni maksudnya perbincangan lain. Masih tentang langit, masih tentang langit. Tapi dekat sampai as-sama ni perbincangan langit dari sudut lain, banaha perbincangan dari sudut lain. Tapi tak apa pun sebenarnya dari sudut kalau nak sambung tak apa sebab jim ni merujuk kepada harus. Tapi untuk maknanya lebih elok kita berhenti dekat amis sama. Lepas tu banaha. Okey. Kita lanjutkan dekat ayat ini. Okey. Ayat ini Allah Taala sebenarnya nak bertanya dalam bentuk Allah Ta'ala nak mengingkari sebenarnya. Allah Ta'ala nak membangkang mana-mana manusia yang dia merasa dia hebat. Kalau kita baca kat ayat ni kan, Allah kata, apakah kamu? Okey. Kalau kita baca ayat 27, kamu dekat situ merujuk kepada siapa kamu dekat situ? Kamu. Ayat nombor 27. Kamu, kalau kita hubung kait dengan ayat yang sebelum ini, kita tahu sebelum ni ayat tentang siapa? Tentang Fir'aun. Tentang Fir'aun. Dan kita tahu Fir'aun dia telah mengaku dia sebagai Tuhan. dia mengaku dia sebagai dia sebagai Tuhan. So Fir'aun ni satu makhluk yang belagak, yang sombong. Jadi Allah Ta'ala pun ceritalah. Terus selepas cerita pasal tutup, cerita pasal Fir'aun tu, maka Allah Ta'ala seolah-olah nak mengkaitkan dengan kejadian Fir'aun itu. Jadi watak Fir'aun ini, dia menjadi topik perbincangan di dalam surah An-Nazi'at ini. Inilah dipanggil munasabah di antara ayat dengan ayat. So ayat 27 ni, walaupun dia ada kaitan dengan Fir'aun, yang Fir'aun selama ni menganggap dia dahsyat, dia hebat, tapi Tuhan nak kata cipta langit tu lebih hebat, okey, daripada mencipta manusia, walaupun manusia seperti Fir'aun, dia merasa dia hebat, dia merasa dia bagus. Jadi, kalau nak dapatkan kita kalau nak dapatkan maklumat tentang Firaun, kita dah sebut sedikit sebelum ini. Kita tahu Firaun adalah satu manusia yang melampaui batas. Okey, itu perkaitan dia secara ringkas. Okey, walaupun begitu, sebenarnya Allah juga nak masukkan dari sudut manusia. Jadi Tuhan nak kata, Allah Ta'ala nak buat perbandingan. Okey,
antara nak mencipta manusia seperti Firaun itu ataupun nak mencipta langit itu, mana lebih susah untuk diciptakan? Ya. Bagi Allah, Allah Ta'ala dia tidak ada sedikit pun sebenarnya untuk melalui rasa susah, penat. Tapi ini adalah cara nak menerangkan kepada manusia. Tentu orang akan cakap langit, sebab semua orang nampak langit ni besar. Kan? Jadi sudah pasti mereka akan kata nak cipta langit itu lebih susah berbanding nak ciptakan manusia. Okey, itu tafsiran secara ringkas. Okey. Kenapa? Persoalannya adalah kenapa ataupun apa hikmah sebenarnya Allah nak buat perbandingan penciptaan langit nak dibandingkan dengan mencipta manusia. Okey. Kumpulan ayat ni berada dalam surah An-Nazi'at. Jadi kita akan dapat jawapan di sebenarnya. Apa tujuan surah An-Nazi'at? Kita pun dah tahu dah. Kan? Jadi surah An-Nazi'at ini dia mempunyai perkaitan dengan kehidupan setelah mati. Jadi untuk mengukuhkan lagi kemunasabahan mengapa penciptaan langit dan penciptaan langit ini dinyatakan di dalam kumpulan ayat ini, saya minta tuan-tuan dan puan untuk membuat salinan maklumat tambahan. Okey. Maksudnya apa hikmah mengemukakan kejadian langit ini? Okey. Kita boleh tengok dekat surah yang paling senang untuk kita dapatkan maklumat adalah pada surah Yasin. Pada surah Yasin, surah yang ke-36, ayat nombor 81. 81, Allah Ta'ala kemukakan. Kenapa Allah nak bawa cerita pasal langit itu? Allah mengatakan, awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Jadi ayat nombor 81 surah Yasin menjawab kepada persoalan kita, kenapa Allah Ta'ala nak membandingkan penciptaan manusia dan penciptaan langit. Okey. Ambil satu lagi ayat dalam surah Al-Ahqaf, surah yang ke-46, ayat 33. Ayat 33 surah Al-Ahqaf, surah yang ke-46, kita akan menemukan Allah Ta'ala mengatakan, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal arda walam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiyal mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir. Tengok ayat yang saya sebutkan, itu adalah jawapan kenapa disebutkan langit nak dibandingkan dengan penciptaan manusia. Jawapannya adalah untuk menunjukkan Allah mampu menghidupkan orang yang telah mati. Ada satu lagi ayat dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17. Okey, rujuk ayat nombor 99. Okey, ayat nombor 99. Ayat nombor 99, kita akan menemukan Allah mengatakan, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mithlahum. Okey. Saya dah kemukakan ada 3 surah lain, ada 3 ayat lain yang mengukuhkan hikmah penyebutan penciptaan langit dan bumi dalam kumpulan ayat 27 sampailah 33. Jadi sebenarnya tujuannya apa? Adalah untuk mengukuhkan, untuk menunjukkan kesempurnaan Allah, untuk menghidupkan orang yang telah mati.
Okey, selesai. Dapat ya? Itu hikmahnya. Tapi kita nak bincangkan lagi tentang penciptaan langit ini. Okey. Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. Okey. Uh, Boleh tak catat surah lain dia duduk dekat surah yang ke-40. Okey, surah yang ke-40 ayat surah Ghafir ya. Dalam surah Ghafir ayat nombor 57. Surah yang ke-40 Ghafir ayat nombor 57. Ayat ini memberikan kita jawapan daripada persoalan ayat 27. Kan? Ayat 27 dia macam sebenarnya dah ada jawapan dia secara tak langsung, tapi ayat yang jawab persoalan nak ciptakan manusia ini lebih sukarkah atau nak ciptakan langit yang telah Allah bina itu lebih sukar. Jadi kena tengok dalam surah Ghafir ayat nombor 57. Jumpa ya. Okey, nanti Kak Liza letakkan dalam dirangan ruangan chat. Okey, dah dapat tuan-puan salin ya. Okey, ayat dia berbunyi la khalqus samawati wal arda akbaru min khalqin nasi walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Kalau baca ayat 57 surah Ghafir, Allah mengatakan sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar, lebih akbar, lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Itu jawapan dia. Jadi kalau setakat nak ciptakan Firaun tu, dia rasa diri dia besar, dia rasa diri dia hebat, alah sekadar nak dibandingkan dengan langit tu, jauh perbezaannya. Dapat jawapan tak? Dapat ya? Okey. Kemudian nanti kalau tak sempat salin, tolong bagi tahu. Okey. Kemudian kita nak bincang tentang ciri pertama pada langit itu adalah banaha. Apa dia? Adalah banaha. Okey. Banaha dekat sini adalah merujuk kepada yang telah dibina. Yang telah dibina oleh Allah. Okey. Yang telah dibina. Bana tu macam kita kata binaan. Orang Melayu pun ambil bahasa Quran. Bina, kita kata membina. Jadi banaha berkaitan dengan penciptaan langit. Okey, siapa yang membina langit itu? Jawapannya sudah pasti yang menciptakan manusia itu. Yang pasti yang menciptakan langit yang lebih besar daripada manusia itulah yang telah membina langit itu. Okey. Kemudian, sekejap ya. Kemudian, okey. Saya nak tunjukkan. Okey. Okey. Lepas tu, kita pergi ambil ayat lain. Sekejap. Saya nak perincikan sekejap. Rafa'asamka. Okey. Kita tengok dekat ayat. Tolong tulis ya. Tolong tulis. Okey. Sekejap. Saya ada buat catatan. Mana pula catatan saya ni? Sekejap ya. Okey, dekat surah Qaf. Okey. Catatan bina. Allah membina langit. Okey. Bagaimana Allah membina langit ini? Siapa yang tolong Allah membina langit ini?
ada ada siapa yang bantu Allah tak menolong bina langit? Jawapannya tidaklah kan. Sebab Allah Ta'ala ini la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Okey, tolong catat surah yang ke 51, surah Az-Zariyat. Okey, surah 51 Az-Zariyat. Okey, cari ayat nombor 47. Ayat nombor 47, kita akan mendapat jawapan Allah membina langit itu dengan kekuatan Allah. Kalau kita baca ayat surah Az-Zariyat ayat 47, Allah mengatakan was-samaa'a banaynaha bi'aid bi'aidin. Okey, dapat tak? Bi'aidin. Okey, Allah telah membangunkan, telah membina langit itu dengan kekuatan Allah. Okey, dah selesai. Okey, sekarang kita sambung lagi. Ciri langit yang berikutnya, rafa'a samkaha, iaitu dia, iaitu Allah yang telah banaha, yang membina langit itu, telah meninggikan binaan langit itu. Rafa'a samkaha maksudnya Allah meninggikan langit itu. Okey, Allah meninggikan langit tu. Okey, semua faham. Langit tu tinggi. Okey. Bukan sekadar ia tinggi. Fasawwaha, lalu Allah menyempurnakan langit itu. Allah fasawwaha maksudnya Allah menyempurnakan langit. Maksudnya langit itu bukan sekadar ditinggikan, tapi ia telah, binaan itu telah jadi sempurna. Allah telah menyempurnakan langit itu. Okey. Perkataan fasawwaha, Allah juga sebenarnya pernah menggunakan pada penciptaan manusia. Okey. Contoh, kalau kita rujuk dalam surah, nanti kita akan jumpa dalam surah Al-Infitar. Kita akan jumpa nanti ayat nombor 7. Kita akan belajar Allah mengatakan allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Nanti kita akan jumpa perkataan fasawwa. Jadi fasawwa tu maksudnya Allah menyempurnakan. Menyempurnakan tu maksudnya apa? Maksud dia, dia tidak ada bengkang-bengkok, dia tak ada lubang, dia tak ada retak-retak pada langit tu. Okey, Allah tinggikan macam mana? Lepas tu kita akan sebut nanti sikit perincian dia. Lepas tu Allah sempurnakan. Sempurna ni maksudnya, contoh kalau macam kita buat lantai kan, lantai tu sama je. Kan dia punya lantai tu sama je, ketebalan dia. Begitulah Allah menjadikan padalah langit. Okey, dah dapat tak jawapan dia? Dah dapat sedikit Okey, untuk kita menambahkan lagi rasa takjub, okey, menambahkan lagi rasa kehebatan Allah SWT mencipta langit tu, saya nak saya nak tuan-tuan lihat maklumat yang saya nak paparkan ini. Okey, maklumat ni tengok ya. Sambil-sambil tu salin. Okey, begini. Pertama, berapa jumlah langit yang Allah Ta'ala banaha, yang Allah bina, langit yang Allah rafa'a samka, yang Allah tinggikan, dan berapa langit yang Allah sempurnakan? Berapa jumlah langit yang telah Allah bina? Jawapan dia adalah 7. 7. Okey, benar. Maksudnya Allah bina langit tu bukan satu, tapi 7. 7 langit tu semuanya rafa'a samkaha fasawwaha. Okey,
7 kat situ nak ambil dalam surah apa? Okey, tengok. Ada nampak tak nota yang saya paparkan ni? Maklumat Nampak ni Ustaz? sebenarnya ada dekat surah Al-Mulk, tapi saya letakkan dekat sini juga. Okey, lihat. Okey, antaranya, sambil-sambil tu tengok muka suratnya. Dalam suratul Baqarah ayat 29, kita akan jumpa tentang 7 penciptaan 7 langit. Lepas tu kita akan jumpa dekat surah Fussilat ayat nombor 12. Sekejap lagi saya akan tunjukkan surah Fussilat tu. Lepas tu dekat suratul Talaq ayat nombor 12. Sambil-sambil je tolong semak takut saya tersalah. Takut saya tersalah tulis. Okey. Kemudian tengok dalam surah Nuh ayat nombor 15. Okey. Lepas tu kita akan jumpa dekat suratul Mu'minun. Alhamdulillah kita dah selesai tadabbur suratul Mu'minun ayat nombor 17. Lepas tu kita akan jumpa dekat suratul Mulk ayat nombor 3. Yang ayat Al-Mulk ni kena ayat Mulk ni nampak dengan lebih jelas lah kan, sehingga Allah Ta'ala minta kita berulang-ulang kali tengok 7 langit tu. Betul tak? Ada tak yang min futur, ada tak yang bocor, yang ada retak-retak kan. Allah kalau dia bina, dia tak macam kontraktor orang manusia buat lah. Kan? 10 tahun, 20 tahun dah retak. Itu pun kadang tak sama dan sebagainya. Tapi Allah yang maha hebat, dia bina langit itu dengan kekuatannya. Okay, dah dapat dah? Ada tak tempat lain yang surah lain yang Allah menyebut tentang 7 langit? Langit tu ada 7. Okey. Allah bina tu pula sebenarnya binaan itu dia diumpamakan untuk apa? Okey, macam ni. Jalin maklumat ni. Saya paparkan. Okey. 7 langit tu, kalau kita himpunkan surah-surah tadi tu, kita akan menemukan 7 langit itu, panggilan pertama binaan itu Allah kata sebagai tara'iqa. Sebagai tara'iq, sebagai jalan. So langit tu digunakan 7 langit sebagai jalan. Kemudian Allah juga memanggil 7 langit itu sebagai dengan cirinya tibaq. Tibaqa tu tibaq, iaitu dia ada tingkat-tingkatnya. Langit 1, langit 2, langit 3. Dan dalam suratul Naba ayat nombor 12 kita dah sebut Allah kata langit ni sebagai apa? Shidad, sebagai lapisan. Maksudnya 7 lapis langit, 7 tingkat langit, 7 jalan. Okey. Hebat tak Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah subhanallah. Hebatnya Allah ni membinalah langit. Okey. Nak mantapkan lagi perbincangan kita, saya paparkan sekarang ni kita kumpul ya pasal langit. Langit dalam ilmu sains dia panggil ilmu apa? Kosmologi. Dan dia panggil ilmu apa? Biologi kan? Biologi kat bawah kan? Dia panggil ilmu, kalau langit dia panggil ilmu apa? Kosmologi. Kalau manusia, penciptaan manusia dia panggil biologi kan? Kalau haiwan dia panggil zoologi. So kalau langit dia panggil ilmu apa? Kita kan Betul belajar di Ustaz, kosmologi betul. kosmologi. Betul. Alhamdulillah. So hari ni kita belajar sains ya. Mak-mak ni pun nak kena belajar sains balik. Itu salah satu sudut untuk melihat keagungan Allah. Baik. Kita tengok ciri-ciri lain yang Allah nak cerita pasal langit ni. Tadi kita belajar dia sebagai binaan, Allah tinggikan, Allah sempurnakan. Okey. Saya akan paparkan ciri-ciri langit ini. Ada 9 ciri yang kita boleh ambil manfaat. Okey, pertama. Mana pula dia tak keluar ni? Okey, yang pertama, langit ini Allah ciptakan dia sebagai binaa. Kita dah jumpa tadi dekat surah An-Nazi'at. Tapi kita boleh ambil juga dalam surah Al-Baqarah ayat nombor 22. Allah kata, langit ni sebagai binaan. Dia jadi sebagai bumbung. Okey, binaa. Okey.
Ciri yang kedua, langit itu bilangannya 7. Tadi kita dah sebut dah. Okey, kita sebut dah. Okey, yang ketiga, langit ini sebenarnya dia menjadi bumbung kepada bumi yang Allah jaga dia, yang terpelihara. Kena tengok dalam suratul Al-Anbiya ayat nombor 32. Okey, saya nak tanya, uh, apa apa bumbung bagi langit pula? Kalau langit dia menjadi atap, menjadi bumbung lindung bumi, kalau langit pula apa yang menjadi bumbung bagi langit-langit itu? Arash Ustaz. Arash. Ya, benar. Jawapannya adalah arash Allah. Okey. Hebatnya Allah Ta'ala ni sebab kerajaan Allah di langit ni kita tak pernah tengok, tapi Nabi SAW telah pun melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj, kan? Ni nak masuk bulan-bulan Rejab ni, kan? Banyak pula cerita pasal Isra' Mi'raj. Okey. Yang keempat, langit ini Allah kata dia luas, lamusi'un tu. Dia luas. Dia dekat ayat yang sama dekat ya Allah ciptakan dengan kekuasaan Allah tadi, ayat 47 tadi. Kalau ayat 47 kat kata was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Bukan sekadar Allah buat dengan kekuasaannya semata-mata, tapi Allah Ta'ala telah meluaskan langit ni. Oh, hebat. Dalam binaan itu mantap. Kan fasawwaha tadi tu. Lepas tu pula bayangkan tinggi. Kita tengok bangunan tinggi, kan semua bangunan tinggi tu hebat kan. Tengok, uish, macam mana dia bina bangunan yang tinggi? Kita ni kena tahu lebih tinggi lagi binaan adalah langit. So lepas ni kalau siapa nak bertanding apakah bangunan yang paling tinggi di dunia, kita kata langitlah paling tinggi. Okey, rafa'a. Okey, dah jumpa ayatnya? Okey, ciri yang kelima. Okey, ciri yang kelima langit ini, Allah sebenarnya langit ni pada awal-awal ia sebenarnya adalah berbentuk asap. Ini kita akan, nanti saya akan tunjuk ayat nombor 11 surah Fussilat. Itu juga disebut dengan ciri langit mula-mula. Lepas tu langit ni mula digelap bentuk asap. Okey, nombor 6. Okey, langit ini dia Allah tinggikan tanpa tiang. Suratul Ra'd. Ayat yang kedua. Nanti kena tengoklah ayat yang saya masukkan tu. Allah kata Allahul ladzi rafa'a. Sebab ayat An-Nazi'at hanya sebut rafa'a. Allah tinggikan, tinggi macam mana? Tanpa tiang. Kena tengok surah Ar-Ra'd tu. Bi ghairi 'amadin tarawnaha. Kita akan nampak langit tu tanpa tiang yang kita lihat. Okey. Kalau tuan-tuan nak ambil ayat lain tanpa tiang, tanpa tiang, tolong tulis. Okey. Surah Luqman. Tapi saya tak tulis kat nota ni, tapi tuan boleh tambah. Sebab dalam nota ni saya buat satu contoh ayat. Okey. Surah Luqman, surah nombor 31, ayat nombor 10. Ayat nombor 10. Tuan-tuan akan jumpa Allah kata langit ini apa? Bighairi amadin, tanpa tiang. Amadin tarawnaha. Okey dah? Dah catat dah? Alright. Alhamdulillah. Okey. Kemudian, nombor 7, langit-langit ni sebenarnya dia ada pintu-pintu dia. Allah bukan buat satu binaan, tak ada pintu. Ada pintu dia. Pintu-pintu itu, kita boleh rujuk dekat suratul Al-A'raf, ayat nombor 40. Ayat nombor 40, surah Al-A'raf. Okay. Al-A'raf, ayat nombor 40. Okey, kalau tengok sekejap Al-A'raf nombor 40 ni. Okey. Ayat 40. Nanti kalau satu hari nanti kalau kita mati, moga-moga malaikat yang datang tu adalah malaikat yang ayat yang kedua kan, wan nazi'ati gharqa
ayat yang kedua tu kan. Kita ni sebenarnya, apa yang kita belajar hari ni, kita akan lalui nanti waktu roh kita dibawa naik ke langit. Pintu-pintu langit tu, Nabi SAW dah lalu dah. Besok Mi'raj semua tahu kan. Nak masuk setiap 7 lapisan langit 7 tingkat tu, kena minta izin malaikat. Buka pintu, buka pintu, buka pintu. Tapi dekat ayat 40 ni, ini menyebut tentang Firaun ya. Dia tidak akan dapat sama sekali melalui roh dia dapat tembus satu pun pintu-pintu langit. Okey. Nombor 8. Langit ni tak perlu ada mana-mana jurutera ke, tak perlu ada mana-mana kita panggil apa arkitek ke. Untuk tegakkan langit tu, dia akan berdiri dengan perintah Allah. Surah Ar-Rum ayat nombor 25. Dapat ya? Okey. Kemudian ciri yang ke-9, langit itu Allah ciptakan bukan 6 hari tu. Kalau cerita pasal langit saja, dia bukan 6 hari. Tuan-tuan kena tulis Allah ciptakan langit. Kalau pasal langit je, berapa hari Allah cipta langit? Allah 2. cipta langit berapa hari? 2 hari. 2 hari. Allah cipta langit 2 hari. Allah cipta bumi 4. 4 hari. Okey. Yang jangan lupa ni, 6 ni dia termasuk langit bumi lah. So kita tukar lah. Ni. Ambil dia 2 hari. Okey. Macam mana kita tahu 2 hari? Kita nak rujuk dalam surah apa? Kita ambil surah nanti. Surah Fussilat nanti kita akan jumpa. Okey, dah dapat dah? 9. Maksudnya langit diciptakan dalam tempoh dalam tempoh 6 hari itulah. Termasuk dengan bumi lah. Okey, itu ciri-ciri dia. Tapi yang ni boleh gunalah. Tapi sebab sekalikan dengan bumi. Okey. Dah selesai? Okey, saya nak tunjukkan ayat khusus. Ayat khusus tentang penciptaan langit tu. Macam mana Allah cipta dia berapa hari, tengok dekat sini. Sekejap ni. Sekejap tak jangan pula ni. Okey. Hari. Okey. Ini surah apa? Surah Fussilat. Apa maksud Fussilat? Surah yang dijelaskan. Tuan-tuan tahu tak, menariknya, perincian, penjelasan berapa hari cipta langit dan bumi ni hanya ada dekat surah Fussilat saja. Secara jelas, langit berapa hari, bumi berapa hari. Kalau ayat lain semua sebut 6. Kan dia sebut 6, 6, 6, langit bumi 6 hari. Okey, saya sebutkan dulu 6 hari tu dekat ayat berapa. Jom. 6. Wih, saya kejap. Allahumma salli Muhammad. Sekejap saya tunjuk 6 hari. Ni. Tengok sekejap. Salin. Salin yang 6 hari dulu secara umum. Cipta langit dan bumi dalam 6 hari. Okey, kita akan jumpa dekat surah Al-A'raf. Nampak tak saya papa yang cipta langit dan bumi 6 hari ni? Nampak kan? Dapat Okey. Tulis ya. Al-A'raf ayat 54, Yunus ayat 3, surah Hud ayat 7, As-Sajadah. Ustaz, Nampak kan? Ustaz tunjuk overall slide ni, dia tak satu-satu. Satu-satu? Tak, dia sekarang ni semua dia banyak. Jadi Oh, kecil dia lagi. banyak. Ha. Sat. Oh, ya ke? Okey, ni. Jalan, nampak dah? Nampak dah. Okey, tulis. Laju sikit tulis. Sebab dia nak kiamat dia ni. Okey. Okey, kiamat dah dekat dah. Okey, surah Sajadah ayat nombor 4. Okey, surah Al-Furqan ayat nombor 59. Surah Qaf ayat nombor 38. Surah Al-Hadid ayat nombor 4. Okey. 6 hari. Dalam masa yang sama, tolong semak betul tak nombor ayat ataupun surah yang saya nyatakan di dalam seperti yang saya paparkan. Okey.
Tapi kita tak, dalam ayat-ayat yang kita nyatakan ini, ada 7 tempat dalam Quran ni, Allah tak cerita secara terperinci. 6 hari ni langit berapa hari, bumi berapa hari. Dekat surah apa yang Allah cerita perinciannya? Allah cerita dekat surah Fussilat. Kena dengan nama surah itu, surah yang menjelaskan, memperincikan. Itu dipanggil tafsil. Fussilat. Ini kita belajar penyusunan ayat dalam Quran. Allah ni maha bijaksana. Okey. Nama surahnya tepat. Okey, ayat-ayat dalamnya itu tepat. Okey, dah salin dah 6 ni. Ada kamera snapkan je lah. Tapi tak apa, nanti saya letak dekat nota juga An-Nazi'at saya akan buat. Hatta surah Nabak pun saya tengah duduk buat lagi. Itu hutang saya lah. Tapi kalau jadi apa-apa kat saya, tolong halalkan ya. Sebab senang nak belajar. Kan? Kalau mencatat-catat ni sekarang, bukunya banyak sangat. Kan? Okey. Tengok dalam maklumat lain. Ya. Okey. Tengok ya, dapatkan maklumat dulu. Okey, saya bawa surah Fussilat ya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Buka hak ni, nota hak ni Nota hak ni. Okey, set. Okey. Oh, bumi belum lagi. Okey, ni surah Fussilat. Okey, surah Fussilat. Kita tengok ayat nombor, kita tak ambil ya, salin. Ayat nombor 9. 9. Ayat 9. 10. Okey, ayat nombor 9. 10. 11. 12. Okey, 9, 10, 11, 12. Okey. Surah Fussilat. Okey. Tapi dekat surah Fussilat, kejap ya. Okey, dekat surah Fussilat, Allah mulakan dulu menyebut tentang bumi. Nampak? Kan ayat nombor 9, kita tengok ayat dia. Walaupun kita masuk pasal wal arda dhahaha, kita akan sebut, tapi kita sebutlah. Sebab kita dah bawa surah Fussilat ni, kita tengok Allah kata, Qul a'innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmaini. Allah kata, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya tidak patut kamu kufur kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam masa 2 hari. Ambil dulu maklumat ni, jangan confuse. Tuhan ciptakan bumi ni dalam tempoh 2 hari. Okey. Lepas tu, Allah cerita lagi. Itu, Allah Ta'ala mengatakan, ayat nombor 10. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ. Okey. Selepas Allah ciptakan bumi itu 2 hari, Allah jadikan di atas bumi itu pula gunung ganang yang tersegam tinggi. Nanti kita akan bincang dekat ayat bumi itulah. Gunung ganang tu kita akan jumpa nanti dekat ayat nombor kita akan jumpa nanti. Okey, tapi kita ambil dulu maklumat ni. Lepas tu, lepas Allah cipta gunung ganang sebagai pasak ni, Allah taburkan keberkatan dekat bumi tu. Lepas tu dalam masa yang sama, Allah buat dekat bumi tu bahan-bahan keperluan hidup penduduk bumi dalam tempoh 4 hari. Itulah jawapan bagi orang yang bertanya. Okay, baca ayat dia. Jadi, kita jadi confused tau. Macam, ni sebut 4 hari pula. Tadi 2 hari ayat 9. Tuan-tuan jangan campurkan 2 campur 4. Tak. Sebenarnya 4 hari ni Allah nak buat kesimpulan. Allah cipta bumi tu 4 hari. 4 hari tu maksudnya dalam tempoh 4 hari itu Allah telah ciptakan ada gunung ganang, Allah ciptakan ada tumbuh-tumbuhan. Sebab manusia nak duduk kat atas, hidup atas muka bumi tu, Allah cipta dah dalam tempoh 4 hari tu.
Dapat ya? Itu pasal bumi. Okey. Lepas tu kita sambung lagi. Sikit lagi. Kita sambung sikit lagi. Uh, Allah kata ayat nombor 12. Kemudian Allah menuju ke langit. Lepas bumi tu dah komplit, dah sempurna dah 24 hari tu, maka Allah Ta'ala pergi ke langit. Masa Allah pergi ke langit tu masih dalam berbentuk asap. Ni yang saya kemukakan tadi. Ciri langit tu bentuk asap. Summastawa ila sami' wahya dukhanun. Lalu Allah berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua mengikut perintahku. Saya padam sekejap. Okey. Secara sukarela ke atau paksa? Okey, kedua datanglah. Okey. Ya, lepas tu kita sambung lagi. Ayat nombor 12, Allah mengatakan, ini jawapan dia. Berapa langit tu Allah ciptakan berapa hari? فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ. Lalu dia menciptakan 7 langit itu dalam masa 2 hari. Dalam masa 2 hari itu, Allah mengatakan وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا. Lalu Allah beritahu setiap langit urusannya masing-masing. Allah sebut langit ni apa dia punya tugas dia, nak turun hujan ke dan sebagainya. Okey, inilah jawapan dia. 2 hari. Allah ciptakanlah. Okey, dapat tak? Jelas ya? Dah cukup. Jangan panjang-panjang sangat. Nanti habis belajar langit je. Boleh buat satu tajuk khas pasal langit lah. Tapi sebab kita belajar ayat tadi, untuk menambahkan lagi rasa ketakjuban kita kepada kehebatan Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kalau kita belajar pasal langit, kita jangan rasa Allah tu tak ada dekat dengan kita. Sebab tiap-tiap hari kita akan duduk di bawah langit. Kita akan tengok langit. Kita tengok langit tu ingat Tuhan. Ingat kebesaran Allah Azza wa Jalla. Jangan angkat manusia lain dibesarkan. Jangan angkat isu lain dibesarkan. Allah itu yang dibesarkan. Okey. Dah selesai. Saya nak pergi kepada ayat pasal langit tadi tak habis lagi. Okey, kita patah balik kepada ayat nombor berapa tadi? Ayat okey. Ayat 27. Ayat 27 dah habis. Kita patah kepada ayat nombor 29. 29. Tapi sebelum tu, boleh tak kita tengok ada maklumat tambahan? Sekejap ya. Tak apakah saya ulas panjang sikit macam ni ke kita nak laju sikit ni? Kita bagi tahu saya ni kadang panjang sangat pun tak bagus juga. Tak apa, kami catat. Boleh dapat info lain. Ustaz no. Sekejap no. Mana ayat tadi tu Ustaz? Sekejap. Ini nota surah Al-Mulk saya tapi saya nak tunjuk kat tuan-tuan ni. Ni. Langit ni sebenarnya bukan sekadar nak memaparkan kehebatan Allah. Apa yang dah turun daripada langit tambah. Okey, apa yang Allah turunkan daripada langit ni kepada manusia di langit itu? Pertama, air. Itu dekat surah Al-Baqarah ayat 164. Di langit ini sebenarnya Allah nak turunkan keberkatan. Tengok surah Al-A'raf ayat nombor 96. Di langit ini juga boleh menjadi tempat Allah turunkan azab. Ar-Rijzu. Itu surah Al-Ankabut. Hingga 34. Dan pernah dalam sejarah, langit itu tempat turunnya hidangan. Al-Ma'idah ayat 114. Golongan Al-Hawariyun, mereka telah nampak hidangan itu turun dari langit. Okey. Dah, kita lanjutkan dengan ayat yang berikutnya tadi tu. Okey. Ayat nombor 29. Kita pergi ayat nombor 29. Allah Ta'ala kata apa? Okey. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. Saya Allah mengatakan وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا, dan dia telah jadikan malamnya okey gelap gelita. Wa aghtasha ni maksudnya Allah
tutup malam tu menjadi gelap. Wa akhraja duhaha, dan Allah juga menjadikan siang terang berderang. Okey. Ayat nombor 29 sebenarnya berkenaan dengan apa tu? Kenapa malam tu menjadi gelap? Dan kenapa malam tu boleh mengeluarkan cahaya duhaha? Okey. Malam menjadi gelap, kita tahu ia berkaitan juga dengan matahari yang terbenam. Lepas tu menjadi siang, wa akhraja duha, Allah mengeluarkan cahaya duha, cahaya siang itu juga dikaitkan juga dengan matahari. Okey, tuan-tuan dan puan, boleh tak ambil ayat lain dalam Quran untuk mengukuhkan ayat 29 ni? Maksudnya Allah Ta'ala ni dia Allah Ta'ala membuatkan langit yang kita belajar tadi tu menjadi gelap. Allah juga boleh buat daripada langit tu keluarlah duhaha. Okey. Okey. Tuan-tuan, boleh catat dalam surah yang ke-17. Surah 17 apa? Surah Al-Isra'. Cari ayat nombor 12. Ayat nombor 12. Okey, ayat nombor 12. Kita akan menemukan Allah Ta'ala kata ada dua tanda. Okey. Ada dua tanda yang boleh menunjukkan kuasaan Allah pada malam dan siang. Allah kata malam tu ada tanda satu, Allah tu berkuasa. Dekat siang tu jadi satu tanda lagi Allah berkuasa. Lalu Allah Ta'ala hapuskan malam, Allah jadikan siang itu terang benderang. Jadi maksud saya adalah ayat 29 ni Allah Ta'ala nak menunjukkan kehebatannya. Dialah yang boleh menguruskan langit itu, jadikan dia gelap, jadikan dia terang benderang. Okey. Kalau surah yang kata tentang malam siang ni yang paling mudah sekali untuk gunakan adalah surah Yasin lah. Kan yang kita jumpa ayat wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar. Ayat tu pun kita boleh gunakan sebagai pengukuhan terhadap ayat ini. Dia duduk dekat ayat nombor 27 dalam surah ayat nombor 37 dalam surah Yasin lah. Dalam surah Yasin tu. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar fa idahum muzlimun. Allah Ta'ala ni tak ada siapa yang boleh kawal tak ada siapa yang boleh kawal bumi, tak ada siapa yang boleh kawal langit. Allah boleh tarik macam kelambu je langit dia kan, tutup dia. Zoom sekali je. Gelap. Dan Allah boleh tarik balik yang gelap tu, keluarkan dia menjadi siang. Okey. Dah selesai. Okey. Kita teruskan pasal bumi pula. Setakat ni boleh ikut ke tuan-tuan dan puan-puan? Boleh faham ke? Jelas ke? Ada apa-apa yang perlu Jelas, saya Ustaz. ulang? Okey. InsyaAllah boleh, Ustaz. Alhamdulillah. Okey, jom. Kita pergi dekat ayat yang berikutnya. Tolong bacakan kumpulan ayat pasal bumi ni. Ayat nombor 30 sampai 33. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والأرض بعد ذلك دحاها dan setelah itu dia hamparkan bumi. Okey, lagi. أخرج منها ماءها ومرعاها. Dia mengeluarkan darinya bumi, mata air dan tanamannya. وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا. Dan gunung ganang itu dipasakkan dengan teguh. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. Semuanya itu untuk kesenangan kamu dan binatang-binatang ternakan kamu. Okey. Jazakillahu khairah. Okey, ayat 30 Allah menyebutkan wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan setelah itu, maksudnya dan Allah Ta'ala menghampa dan selepas itu, kalau ikut selepas itu, selepas langit lah.
Tapi kalau ulama bincang ya, langit dan bumi mana satu ni sebenarnya khilaf lah para ulama tu. Cuma ulama tak khilaf lah berapa hari langit bumi cipta tu sebab jelas dalam Quran. Okey, berapa hari langit tu dah jelas 2 hari, 4 hari bumi. Tapi yang mana satu diciptakan terlebih dahulu, berlaku perpisahan pendapat di kalangan para ulama. Tapi kalau ikut Syekh Salah, dia sebut langit dulu. Allah cipta langit, kemudian Allah cipta bumi. Jadi yang lengkap, maksudnya yang paling lengkap ciptaan tu adalah bumi dulu. Lepas tu baru lengkapkan langit. Maksudnya tu. Okey. Wallahu a'lam. Okey. Lepas tu Allah hamparkan bumi dahaha. Okey. Dahaha ini hampar. Siapa ada makna lain perkataan dahaha? Ni jadi ayat ni menjadi polemik juga ya. Yang kata bumi ni spera, yang kata bumi ni mendatar. Dia gunakan ayat ni juga. Wal arda ba'da dhalika dahaha. Hampar. Okey dah. Terjemahan tuan-tuan sama dengan saya ke? Sama Ustaz, Dihamparkan. hampar. Sama Ustaz, dihamparkan. Hampar. Okey. Dalam bahasa Inggeris apa? Hampar. Bahasa Inggeris. Spread. Oh, okey. Tolong catat. Dalam Quran, kadang-kadang Allah bukan sekadar panggil bumi ni dahaha tau. Allah panggil bumi juga dengan Allah tukar huruf ha ni kepada huruf ta. Taha ha. Pernah dengar tak? Allah sebut bumi ni sebagai apa? Taha ha. Ini dekat tengok dekat surah ni. Dekat surah Syamsu Idza. Pernah dengar tak? Tahaha was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Tengok dekat surah Matahari. Asyam. Okey, dekat surah Syam. Okey. Kasih sikit. Dekat ayat nombor 6. Ayat nombor 6 surah Syam. Surah yang ke-91, boleh tengok dekat muka surat 595. Allah berfirman, wal ardi wa ma tahaha. Tapi waktu kita baca dekat ayat nombor 5 surah Asy-Syam, Allah kata was samaa'i wa ma banaha. Bumi tu jadi binaan. Tu kita dah belajar tadi dah. Langit tu jadi binaan. Okey. Tapi dekat sini Tuhan kata wal ardi wa ma tahaha. Allah jadikan bumi itu sebagai hamparan juga terjemah dia. Dia bukan huruf ha tukar jadi ta. Tahaha. Okey, dapat? Okey, satu lagi tolong tulis dekat surah Al-Ghashiyah. Surah yang ke-88. Surah yang ke-88, Suratul Ghashiyah. Cari ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20, Allah gunakan istilah lain. Bukan tahaha, bukan dahaha. Allah guna sutihat. Sutiha pula. Sutiha. Okay, tengok dekat Suratul Ghashiyah ayat nombor 20. Allah kata apa? وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. 20. Dan bumi itu bagaimana Allah hamparkan dia. Tapi Allah guna perkataan sutihat. Jadi ada 3 istilah yang Allah guna pasal hamparan bumi. Dahaha, tahaha, sutihat. Okey, dah. Selesai. Okey, apa makna hampar ni? Yang ini panjang para ulama jelaskan, tapi kita ambil pendapat yang dipilih oleh Al-Imamu Ibnu Katsir dan juga Ibnu Tabari, juga oleh At-Tabari dan pendapat Ibnu Abbas. Hamparan dekat sini sebenarnya adalah Allah Ta'ala nak menyebut
Allah Ta'ala hampar ni kenapa? Hampar ni sebenarnya adalah untuk kegunaan manusia. Lepas tu Allah hamparkan dia. Okay. Okay. Penerangan dahaha itu apa? Okay. Ayat 31, ayat 32, itulah jawapan kepada dahaha. Itulah jawapan kepada dahaha. Faham tak maksudnya? Maksudnya ada banyak pendapat ulama tentang dahaha itu. Jadi saya tak nak bawa perbincangan itu, cuma saya kemukakan pendapat Ibnu Katsir, Al-Tabari kata dahaha kat situ ia ditafsirkan oleh ayat 31 dan 32. Jadi ayat 31 itu menyebut akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Daripada bumi yang dihamparkan itu keluarlah mata air dan juga tanamannya. Okey. Ayat 32, wal jibala arsaha. Dan gunung gandang itu kami pasakkan dengan teguh. Jadi hamparan dekat situ adalah hamparan yang merujuk kepada hamparan untuk kegunaan manusia. Jadi macam mana manusia nak gunakan hamparan itu? Maka Allah Ta'ala pun jadikan sumber air daripada ma'aha. Okay, begitu juga Allah wujudkan tanaman. Begitu juga bumi ini perlu ia letak dengan pasak. Sebagai pancanglah supaya tahan bumi ini, supaya tidak menyebabkan bumi ini menggoyangkan makhluk yang berada di atasnya. Okey, dapat dah. Okey. Ambil satu ayat lain tentang bumi dipasak ni. Ayat lain, satu ayat je lah. Ya, tentang bumi dipasak ni. Kita boleh tengok dekat kalau kita tengok dekat surah An-Naba, ada kan kita belajar story pasal gunung kan? Gunung tu sebagai apa dekat surah An-Naba sebelum ni? An-Naba. Kita ambil dekat ayat yang Allahumma salli ala Muhammad. Kita ambil dekat ayat yang ayat nombor 20 tu. Bukan. Ayat nombor 20. Ayat nombor 7. Waljibala autada. Kami jadikan gunung itu sebagai pasak. Sebagai pasak. Okey. Ambil satu lagi ayat yang lebih jelas lagi, kenapa gunung ini perlu ada pasak? Kenapa dia perlu autada? Jawapannya ada dekat ayat surah nombor 16. Surah apa surah nombor 16 tu? Suratul Nahl, tulis Suratul Nahl ayat 15. Suratul Nahl ayat 15, kita akan dapat jawapan. Kenapa bumi ini perlu diletakkan gunung ganang? Okey, kenapa dia perlu pasak? Maknanya untuk teguh bumi itu dipanggil arsaha tu. Tapi kenapa perlu diteguhkan? Okay, ayat nombor 15 surah An-Nahl, Allah mengatakan wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Allah menacapkan gunung-gunung di bumi itu supaya bumi itu tidak bergoncang bersama dengan kamu. Itulah jawapannya. Okey. Jelas dah, tuan-tuan perempuan? Okay. Setakat ni ada apa-apa nak tanya ke? Okey, kita ambil ayat hujung sekali. Allah Ta'ala berfirman, mata'an lakum wa li'an'amikum. Okey, Allah buat bumi ini dihamparkan untuk kegunaan manusia. Bentuk hamparan itu membawa maksud Allah letakkan ada air dalam pada bumi itu. Kemudian Allah jadikan bumi itu ada tanam-tanaman.
Lepas tu Allah letakkan gunung ganang untuk siapa Allah buat semua itu? Jawapan yang pertama, lakum, mata'al lakum, adalah untuk kesenangan kamu. Yang kedua, untuk siapa? Wali an'amikum, adalah untuk binatang ternakan kamu. Faham ya? Nah, sebab binatang ternakan ini, kenapa Allah dahulukan manusia, lakum, sebab memanglah tujuan utama cipta bumi ini adalah untuk manusia. Jadi kenapa sebut binatang? Kerana binatang-binatang itu juga adalah sumber kepada makanan kita. Betul tak? Jadi binatang tu perlu juga ma'aha. Dia perlu juga kepada mar'aha. Okay. Kita nak cerita pasal binatang saja, al-amakum pun panjang. Okay, cukup dengan kadar itu. Jadi, Allah sebut semua nikmat-nikmat tu, sebenarnya Allah Ta'ala nak menunjukkan kesempurnaan kekuasaan dia. Dalam masa yang sama, Allah nak menunjukkan tentang Tuhan ni dah banyak memberikan nikmat kepada manusia. Okey. Ada apa-apa persoalan lain ke? Ada apa-apa Ada Kak Lina pertanyaan? tanya ni Ustaz. Aha. Apa ni, kenapa terjemahan bahasa Inggeris di mana-mana apps dan dalam kuliah-kuliah yang disampaikan oleh Asatiza Ustaz Nockman, Omar Sulaiman apa semua tu, dalam English langit diterjemahkan sebagai heaven. Langit diterjemahkan sebagai heaven. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi langit tu yang kita sedia maklum lah. Wallahu a'lam, kalau dibincangkan, adakah heaven itu, jannah itu berada di atas langit? Boleh kemungkinannya seperti itu kot. Jadi syurga ini memang tempatnya, ulama sebenarnya tak ada dalil pun yang kata secara jelas syurga tu di atas langit. Tetapi dalil yang syurga Firdaus tu kita boleh gunalah. Kan? Syurga Firdaus, syurga yang paling tinggi, syurga paling tinggi di atas langit, duduk di bawah arasy Allah Ta'ala tu. Tapi kenapa disebut heaven, saya wallahu ta'ala alam. Tapi bahasa Melayu kita faham dia memang langit yang kita fahamlah langit tu. Jadi kalau kita kata terjemah the heaven, macam mana ayat tu kita nak pakai kepada ayat-ayat yang kita telah sebut sebelum tadi? Macam contohnya surah Al-Mulk lah, dan surah Al-Mulk. Betul tak? Kalau kita kata terjemah tu langit tu sebagai heaven, syurga, macam mana kita nak kaitkan dengan Allah ciptakan bintang-bintang kat langit tu? Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabih tu. Dekat situ. Hadis Isra Mi'raj pun menunjuk tentang langit. Jadi, saya wallahu alam, kenapa disebutkan tentang heaven? Mungkin ada jawapan dia, mungkin boleh kongsilah, wallahu ta'ala alam. Sebab heaven tu syurga kan? Mungkin tak sesuai letak sky ke Ustaz? Macam sky, kalau literalnya betul. langit tu sky lah kan? Betul Kak, betul Kak. Dia tak sedap kan bunyi seven skies macam. Wallahu alam. Wallahu alam kan. Tapi yang kita biasa yang kita pakai, kita memang sebut langit lah. Betul. Dan kat dalam bahasa kita pun langit kan? Iyalah tu. Dia perkataan sama juga. Sebenarnya kalau dari sudut bahasanya menunjuk kepada benda yang tinggi, as-sumu. Tapi memang langit tu sejenis makhluk. Makhluk yang tak boleh, kita boleh nampak dia. Itulah yang dimaksudkan. Wallahu ta'ala alam. Yang kadang kita tahu, itulah saja. Okey. Ada pertanyaan lain kah? Okey. Dekat FB, apa Ana tanya, syurga dan langit dan tak samakan. Apa Ana tanya ni? Syurga dan langit tak sama kan? Dia tanya macam tu. Syurga dan langit tak samalah. Cuma dia ada perkaitan di manakah lokasi syurga tu.
Macam Nabi kan, Isra' Mi'raj kan Nabi naik kan. Naik-naik kan Nabi masuk syurga Jannatul Ma'wa. Betul tak? Yang Nabi nampak syurga, Nabi nampak neraka. Betul tak? Tapi adakah neraka tu dekat langit juga? Itulah persoalannya. Wallahu ta'ala a'lam. Tak, Tapi sebab dia neraka tu dekat dasar bumi. Dasar. ah, Tak salah. okey. Tapi bila cerita Isra dan Mi'raj tu, cerita Nabi lihat syurga dan neraka tu, waktu tu dah Mi'raj. Ya, waktu kalau kita belajar hadis yang Nabi naik dalam riwayat Bukhari tu, Nabi naik sampai Sidratul Muntaha tu kan. Okey. Sebab itu para ulama bahas syurga ni tidak diketahui lokasi dia yang sebenar. Adakah nanti Allah akan buat, adakah dia di bumi ataupun adakah dia di langit. Pendapat jalan yang paling selamat, kita tidak menentukan secara spesifik syurga itu di mana. Tapi adakah perbezaan syurga tu? Jawapannya adalah iya. Syurga tu lain, langit itu adalah langit. Ke ada persamaan? Mungkin boleh kupas. Okey. Dia langit ni kalau macam mana? Okey. Langit, syurga yang berada di langit ni, para ulama dia boleh gunakan hadis ni, digunakan hadis yang minta syurga Firdaus tu. Hadis riwayat Bukhari tu yang Nabi kata apabila kau nak minta kepada Allah, minta syurga Firdaus. Kenapa dengan syurga Firdaus tu? Syurga Firdaus dia awsatul jannah, syurga yang terbaik. Wa a'lal jannah, yang paling tinggi. Paling tinggi dia tu urahu fauqahu arsyur rahman. Di atas syurga Firdaus itu terdapatnya arasy Allah yang maha mulia. Daripada arasy itulah tufajjaru anharul jannah, terpancarnya sungai-sungai syurga. Wallahu ta'ala a'lam. Okey. Ada lagi mana-mana pertanyaan? Okey, langit dan bumi ni sangat luas. Jadi Puan Ana itulah. jadi confused Ustaz. Dia tanya bermakna syurga tu bukan berada di langit lah. Tak tahu. Jawapan Al-Imam Suyuti sebut, sebenarnya memang ada para ulama sebut. Dalam buku saya pasal syurga tu pun, pasal buku Agar Lelah Buah Jannah tu, kita ada sebut dah di manakah lokasi syurga tu. Okay. Pendapat pertama kata macam sahabat bernama Abdullah bin Salam, dia kata syurga tu di langit, neraka tu di bumi, dia cakap. Kalau ikut Ibnu Abbas pun dia cakap macam tu juga. Langit ketujuh syurga, neraka bumi yang ketujuh. Pendapat kedua kata kita tak tahu sebenarnya laki sebenar. Ini pendapat macam pendapat Al-Imam Suyuti, Syekh Waliullah Ad-Dahlawi. Lebih baik kita tak memberi jawapan lebih spesifik sebab nanti dekat hadis Isra' Mi'raj tu kontradik lah. Sebab Nabi nampak orang neraka kan. Kan Nabi naik ke langit. Jadi neraka tu kat langit ke? Wallahu ta'ala. Okey. Wallahu ta'ala. Yang pasti dia dah wujud. Tu je. Alright. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Allah pemudahkan pembelajaran kita pada pagi ni. Moga-moga dapat banyak manfaat. Okey. Cuma dia punya pengajaran dia. Okey. Ada apa-apa lagi kah? Pertanyaan lain kita bincang-bincang. Ada waktu lagi. Puan Sum tanya, merujuk pada surah Ar-Rahman ayat 7, dalam ayat ini dinyatakan Allah mengadakan undang-undang dan peraturan neraca keadilan. Maksudnya semua itu turun dari langit ke? Ayat berapa? Ayat surah Ar-Rahman ayat 7. Apa tu? Oh, okey. Surah Rahman ayat 7. Okey, begini. Kalau kita rujuk, dia sebenarnya begini.
Yang buat undang-undang Allah. Okey, Allah mentadbir dari mana ke mana. Ha. Dia, kalau kita belajar dalam surah As-Sajadah ke, kalau kita belajar dalam surah Al-Ma'arij ke kan, contohlah kita ambil sajadah lah. Kita ambil surah Sajadah lah paling senang. Untuk beri jawapan tu, kita kena tahu dulu bagaimana pusat pemerintahan Allah SWT tu. Tapi bukan kita nak bincang kedudukan Tuhan tu di langit ke, itu bab yang lain lah. Tapi kalau kita baca lah surah Sajadah, kita tengok dekat ayat ayat nombor 6, ayat nombor 5. Kan Allah kata, yudabbirul amra minas samai ilal ardi. Kan Allah beritahu, dia mentadbir, yudabbir, dia mentadbir segala amar urusan daripada langit ke bumi. Boleh? Okey. Jadi Allah Ta'ala ni, kan kita tahu kan Quran turun daripada Lauh Mahfuz, betul? Dibawa turun ke langit dunia, dibawa turun kepada Nabi. Jadi pusat pemerintah Allah macam tu, daripada langit turun ke bumi. Jadi siapa yang bawa turun tu? Malaikat lah. Malaikat akan turun naik tu. Okey. Kalau kita baca dekat surah Al-Ma'arij lah, surah Al-Ma'arij, kita akan jumpa juga cerita tentang perbincangan bagaimana pemerintahan Allah SWT itu berlaku. Sebab tu amal kita naik ke langit. Okey. Tapi adakah kita nak mengatakan Allah itu di langit? Itu dalam bab yang lain. Allah ni dia menguasai bumi, juga menguasai langit. Tapi ayat tersebut tadi memang mentadbir dari langit. Okey. Begitu juga boleh tengok dalam surah Al-Ma'arij ya, ta'rujul malaikah tu. Surah Al-Ma'arij surah ke berapa? Surah 71 ya? Surah Al-Jin 71. 70. Surah Nuh. Ustaz. Ha? 70. 70. Okey, kalau kita tengok dekat ayat nombor kita tengok dekat ayat nombor 4, kita akan jumpa ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Para malaikat dan Jibril naik kat mana? Dia naik ke langit lah. Jadi jawapan dia, surah Ar-Rahman tadi tu bunyinya apa? Ayat dia tadi tu? Sekejap ya. Ayat yang nombor 7 ya? Ayat 7. Dan Wa Allah telah aqimul meninggikan langit. wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Langit ditinggikan, dia okey, maksudnya begini. Ayat tu sebenarnya kita kena baca dia dekat ayat nombor kita kena baca dia dekat ayat nombor 7. Allah tinggikan langit, Allah meletakkan mizan. Lepas tu ayat nombor 8. Baru ayat nombor 10. Maksudnya begini, Allah Ta'ala nak kata begini. Kalau langit itu pun seimbang. Okey, langit itu dia seimbang, tak ada yang sengit. Okey. Jadi sebenarnya Tuhan nak kata, kalau penciptaan langit itu pun seimbang, maka kau kena seimbang, kenalah adil dari sudut menimbang. Sebab orang dulu menimbangkan dia kena tengok mana yang rendah, mana yang tinggi tu. Jadi Allah nak menganalogikan, nak mengkaitkan tentang kalau langit itu pun Allah Ta'ala cipta dia tinggi, dia seimbang, itu menunjukkan kita keadilan, macam itulah yang manusia akan lakukan di dunia. Jadi kita semua faham, syariat tu datang dari Allah Azza wa Jalla. Ada lagi soalan yang sama daripada Ustazah Asyah dan Puan Salmiah dekat FB. Awak-awak Soalannya, langit di dunia akan dimusnahkan Allah bila tiba masanya nanti. Adakah makhluk yang bernama langit ini akan dibangkitkan semula seperti manusia? Okey. Langit yang pasti dia memang akan terbelah, terpecah. Sebab tu nanti kita akan jumpa surah langit terbelah. Macam surah Al-Insyiqaq. Okey, macam surah Al-Infitar. Okey. Langit ni adalah kan kita surah Insyiqaq, surah Al-Infitar kan idza tama'u syanqat.
idza as-sama'u fatarat. Adakah dia dibangkitkan seperti manusia? Dia tak sebut tentang bangkit lah. Tapi langit ni dia akan berubah. Dia punya ciri-ciri dia. Berubah keadaan dia bukan seperti keadaan yang asal. Dia tetap makhluk Allah. Cuma peranan dia dibangkitkan tu macam ni. Yang dibangkitkan adalah macam haiwan-haiwan, Allah akan kumpul-kumpulkan. Tu betul. Untuk diqisas. Manusia sudah pasti dibangkitkan. Para malaikat ada juga. Tapi para malaikat kerjanya adalah untuk mengurus apa yang ada di akhirat itu. Okey. Begitu juga Allah bangkitkan siapa? Allah bangkitkan jin. Jin dia akan dihisap. Tapi langit ada tak? Langit ada. Tapi langit itu telah berubah keadaan. Nanti di hari akhirat nanti kita akan baca pada ayat yang berikutnya nanti tu, langit tu dia akan, sebenarnya kita dah jumpa dekat surah An-Naba. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Langit tu dia ada seperti pintu-pintu untuk malaikat turun. Tu kita dah cerita dah. Maknanya langit ni dia tetap ada juga nanti di akhirat. Dia berubah saja bentuk dia. Lepas tu apa jadi kat langit tu? Wallahu ta'ala alam. Sebab matahari dah tak ada nanti di akhirat. Masa dalam syurga, kita tak perlu lagi tak perlu lagi ada bulan, kita tak perlu lagi ada matahari. Tetapi masa hari kita dihisap, matahari sudah tak ada. Okey, kalau baca dalam hadis, matahari itu sebenarnya Allah campak dia masuk api neraka. Kerana nak untuk mencela siapa-siapa yang menganggap matahari itu adalah sebagai Tuhan. Itu ada dalam hadis. Maknanya langit tu tetap ada juga nanti di hari akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Cuma bumi yang jadi saksi, Ustaz, kan? Bumi menjadi saksi yang untuk manusia. Bagi Iya, betul. Peranan dia, bumi tu menjadi saksi macam ayat surah Zalzalah lah. Waqala ayat yang yauma idzin tuhaddisu akhbar. Ada lagi Ustaz, soalan dekat chat. Adakah kemungkinan kehidupan orang-orang yang berada di syurga dan neraka itu berada di awang-awangan? Berada di awangan tu, ya. Kita macam ni. Yang neraka tu kita tak tahulah. Tapi syurga, Allah akan bina dalam syurga tu binaan sampai ke ufuk. Contohnya macam sekarang kan, okey. Di Malaysia, sekarang ni dekat dunia bangun menara apa yang paling tinggi sekali lah. Menara apa? Yang ada paling tinggi. Sampai ke ufuk tu ada tak? Burj Khalifah dah kalah kan? Dia macam ni. Awang-awangan tu, dia macam ni. Macam kita tengok bangunan kan? Kan ada bangunan tinggi. Dan KCC berapa tingkat? Menara Tun Abdul Razak TRX berapa tingkat? Menara yang baru buka ni. Menara apa tu? Contoh yang tinggi kan. Sebenarnya syurga Allah buat macam tu. Sebab itu kita kena baca dalam buku yang ada yang telah kita terbitkan. Kita cari bab nombor 15. Sebenarnya syurga ni kita masih syurga tau. Tapi dekat syurga tu dia ada bangunan lain. Ada yang dapat macam bentuk rumah, ada yang dapat macam bentuk istana, ada yang duduk dalam bangunan mahliga-mahliga yang tinggi. Dalil dia, kita boleh tengok dekat hadis. Hadis yang dekat hadis riwayat Bukhari tu. Yang Nabi mengatakan ahli syurga ni, dia dapat melihat syurga-syurga yang berada di bangunan yang tinggi di dalam syurga tu. Seperti mana mereka melihat bintang-bintang yang berada jauh di ufuk timur. Maksud dia, orang yang duduk tingkatan yang paling tinggi, dia akan duduk pada tempat yang tinggi. Awang-awangan ni, saya tak tahu apakah maksud dia. Adakah dia macam duduk di atas awang macam
orang terbang tu ke? Ha, wallahu ta'ala alam. Tapi dalam syurga memang lagi tinggi darjatnya. Sampai ke orang kat bawah ni, dia boleh tengok orang kat atas tu. Orang kat atas tu dia kata macam berada di ufuk yang tinggi. Wallahu ta'ala a'lam. Okey. Syurga ni dia macam ni. Dia luas, dia tinggi. Luas dia tu macam seluas langit dan bumi, lebih langit dan bumi tu. Tapi dalam maksud saya syurga ni luas, tapi dalam syurga tu Allah binalah. Sebab tu kalau kita belajar dalam syurga ni Allah buat macam ni. Dia syurga ni dia macam taman tau. Sebab tu jannah tu masuk dia adalah taman, ada pokok-pokok. Tapi masuk dalam tu akan ada macam bangunan yang tinggi, ada macam istana, ada macam rumah, ada macam Allah buat ada macam khemah-khemah. So kalau pergi negara Arab tengok khemah-khemah tu. Ada dalam Quran Allah membina khemah. Lepas tu dalam syurga tu Allah membina pasar-pasar. Kita akan pergi lepak-lepak di pasar setiap hari Jumaat. Ke pasar. Itulah. Wallahu ta'ala. Anda kalau pernah naik Star Cruise kan? Dan pernah naik yang besar-besar tu, anda akan nampak dalam tu ada mall. Air duduk di atas kapal yang besar, dalam tu ada mall. Bayangkan, aja Allah boleh buat semua itu lebih lagi. Okey. Ada soalan lain? Kadang mampu saya jawab, ya itu je lah yang saya tahu. Nanti boleh rujuk ya pada ustaz-ustaz yang lain. Dekat LB dah tak ada soalan dah. Ada soalan verbal ke? Saya nak tanya soalan dekat ustaz ke? Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Azaz ya. Ya. Ya Ustaz, saya rasa baru first time saya dengar yang matahari tu akan dicampak masuk dalam neraka. Ya, betul. Sebabnya saya tak pernah dengar benda tu sebelum ni. Sebabnya bagi saya matahari tu macam dalam surah Yasin kan Allah bagi tahu yang dia ni makhluk yang taat. Yang ayat wasyamsu tajri limustaqarril laha tu. Betul. Bila dia makhluk yang taat, bagi saya ingatkan maknanya akhirnya kesudahan. Okey. Tapi Allah Alam lah Ustaz punya elaboration macam mana? Okey, saya tunjukkan. Ni sebenarnya buku juga ni, buku neraka tengah duduk siap ni. Kejap saya tunjukkan Dia begini. Matahari Dia matahari tu ingat, dia dimasukkan dalam neraka bukan sebab dia diazab tau. Kita kena betulkan dulu. Okey, dia bukan dia diazab. Sekejap saya tunjukkan neraka. Okey, neraka. Okey, kejap. Kita kena cari keluasan neraka tu. Neraka ni sebenarnya salah satu ciri dia luas Keluasan neraka ni kita boleh tengok dari sudut, ingat tak batu yang dicampakkan tu? Kan, batu campak tu. Itu merunjukkan daripada keluasan neraka. Nak tahu luas neraka ni, kita kena tengok yang macam mana besarnya penghuni neraka tu. Kejap, saya tengokkan. Tak siap lagi ni. Banyak lagi nak kena buat ni. Kejap. Keluasan neraka. Sifat fizikal ahli neraka. Okey, mudahnya kejap ya. Tak sempat pula nak cari ni. Kejap saya tengok bab berapa saya buat ni. Neraka. Lembah penjaga, bahan bakar, lokasi neraka. Kejap. Cari tak jumpa. Okey, Ustazah. Maksudnya macam Ustazah. Neraka tu bukan, matahari tu dicampakkan Allah letakkan dalam neraka tu bukan kerana dia diazab, tetapi ada penyembah dekat dunia ni dia menyembah matahari. Kita pernah dengar kisah Ratu Sabak kan? Dia kan penyembah matahari. Jadi bayangkan cara Allah nak menghina orang dalam neraka, Allah akan bawa Tuhan dia sekali duduk dengan dia. Macam patung-patung tu nanti dia boleh bercakap. Masuk sekali mereka dalam neraka.
Nanti patung tu sendiri akan defend diri dia. Itu kena baca dalam Al-Quran lah. Jadi matahari itu dimasukkan dalam neraka, kata Imam Qurtubi. Kata Imam Qurtubi, bukan kerana dia diazab. Ingat, makhluk Allah Ta'ala ni semua akan patuh pada Allah. Betul tak? Allah perintahkan bintang-bintang jatuh, dia akan jatuh. Matahari nanti di akhirat Allah akan gulung. Kita akan belajar dekat surah Takwir. Kita akan belajar Iza Syamsu Kuwirat tu. Pasal matahari tu dia akan taat pada Allah. Okey. Jadi apabila Allah perintahkan berikan neraka, mereka akan masuk neraka juga. Ya. Itulah jawapan dia. Wallahu ta'ala a'lam. Sebagai apa? Sebagai menghina perbuatan mereka. Sebagai menghina ahli neraka lah. Okey. Tu ada Ustaz kat kopi, yang ni daripada surah Al-Anbiya ayat 98 tu. Yang Ustaz cakap tadi tu dimasukkan orang yang menyembah segala tu kan, dimasukkan sekali ke dalam neraka Jahannam. Okey, betul. Sebagai untuk menghinakan. Ya, tapi dia tak ada hadis kan? Okey. Itulah soalan dia, jawapannya. Barakallahu fiik Ustaz. Wafikum barakallah. Nanti saya Ustaz, yang hadis ni, yang ni kat jumpa hadis ni, matahari dan rembulan seolah-olah seperti sapi jantan yang digulung betul, dalam betul. neraka pada hari kiamat. Yang ni Ustaz, Betul. hadis Hadis tu kat mana? ni dah cakap. Ambil hadis tu. Betul. Yang ni. Ha. Betul tak Ustaz? Kat kopi dah tu. Kat chat. Ustaz no? Ya, betul. Asy-syamsu betul. Wal qamara sawran, betul. Matahari dan bulan. Betul. Ya, itu salah jawapan dia tadi tu. Betul. Tapi ingat, bukan mereka diazab kerana bukan kerana perbuatannya, sebab mereka ni pun tak ada taklif apa pun. Okey. Okey. Ada lagi soalan? Okey, kita sambunglah kot, insya-Allah minggu hadapan. Kelas minggu depan tu kita akan buat pukul maybe dalam 10 atau dalam pukul 10 kot, insya-Allah. Sebab awal ada kelas lain. Okey. Okey Ustaz. Silakan Kak. Okey, alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz dan semua. Seronok topik-topik macam ni sebab kita benda yang banyak yang kita tak tahu, terutama bila Ustaz cerita pasal matahari tak salah, akak pun terkejut juga, masuk neraka. Ingat jadi terkejut bila dengan hadis tu kan. Rupanya memang ada hadis, sebab benda ni kami tak tahu, benda baru untuk kami. Dan alhamdulillah, terima kasih semua. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua. Terima kasih Liza. Assalamualaikum. Assalamualaikum.